Kalau kau masuk tangga tu, kalau kau naik tangga tu, kau takkan jumpa kawan-kawan kau. Aku Hai, Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, konnichiwa dan selamat datang daripada Take a Peek Channel. Okay, nama aku A dan kisah benar malam ini bertajuk Camp. Okay, sebelum tu, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Okay, kisah ni terjadi time aku 13 tahun, iaitu Form 1 di sekolah aku. Sekolah ni ada dua option untuk balik hari-hari ataupun asrama. Untuk budak jauh, dia sediakan bas untuk balik ulang-alik pun boleh, ataupun tinggal asrama. So aku time tu tak tinggal asrama, tapi disebabkan satu camp ni aku kena join dekat sekolah tu untuk naik ke markah kurikulum, aku terpaksa duduk dekat asrama yang disediakan. Itu plan asal dia tahu sebenarnya, tapi turns out lepas tu dorang tukar dekat kelas. Kiranya kelas tu dia tolak-tolak ke tepi kelas semua meja je dan kita orang kena tidur kat kelas. Aku tak tahu kenapa, tapi diorang buat macam tu. So camp ni adalah waktu weekend dan dilaksanakan oleh festi-festi, iaitu kakak-kakak sini, abang-abang sini. So cikgu tak ada. Kalau ada pun mungkin satu, tapi aku tak nampak batang hidung cikgu. So program ni memang sini-sini je yang buat untuk kami Form 1 yang comel otek ni kan. Okay, time tu hari Sabtu. Program pagi tu adalah kawat. Ya, aku ingat lagi sebab aku tak suka. So sepanjang program kawat tu tak ada apa-apa jadi. Lepas tu bila dah malam tu, diorang kata ada aktiviti lagi, iaitu explorers. Tapi aku tak tahu kenapa dan apa masalahnya diorang ni nak buat explorers waktu malam, which is bahaya sebab tak ada cikgu dan semua cuma ada senior-senior saja dan kita orang pun masih lagi muda time tu, iaitu Form 1. Tapi itu yang dischedule kan, so kita orang kena ikut. Kita orang kan adik-adik baik yang comel, so kita orang tak boleh membantah. Dan program tu untuk menaikkan markah kurikulum kita orang, so kita orang kena buat apa yang dia suruh. So malam tu tak, aku tak marah korang. Aku cuma cakap betul-betul supaya korang faham. Okay, tak marah. Okay, lepas tu malam tu dah lepas kawat tu, kawat satu hari kan, badan pun dah habis memang kiranya basah lah tu badan. So kita orang kena mandi lah kan. Sebelum program malam tu start, semua bukan student, kiranya peserta lah kot, yang join tu kena mandilah macam biasa untuk sertai explorers malam tu. Lepas tu sebelum malam tu, waktu habis kita orang kawat tu, kita orang kena tunggu dekat classroom, kiranya kat bilik masing-masing. Lelaki satu bilik, kelas bilik darjah. Apa benda aku ni, lelaki dekat bilik darjah, satu, perempuan dekat bilik darjah 2, macam tu. Blok melintang, kiranya nampak juga diorang tapi dah tutup langsung, so tak nampak lah. Blok yang sama, cuma melintang lah kiranya kan. Lepas tu malam tu, sebelum waktu tu aku ingat waktu tu maghrib, belum malam lagi lah, waktu tu maghrib, memang 7 lebih, literally 7 lebih. Semua budak-budak pun memang tergesa-gesa lah pergi mandi kan, sebab nanti kena marah dengan sini kalau lambat. So kita orang pun pergilah bilik air. Bilik air tu pula kita orang kena guna bilik air asrama, budak-budak asrama punya bangunan. Sebab itu je bilik air yang paling terdekat, kiranya yang ada shower lah kan. Lepas tu masing-masing pun pergilah bergegas. Time tu aku cakap dengan kawan-kawan aku, tunggu aku mandi. Sebab waktu aku nak pergi tu, aku nampak banyak yang dah mandi tau. Ada lagi geng aku yang belum mandi, tapi aku nampak banyak juga yang dah mandi. So aku tak nak ditinggalkan. Mereka sini-sini pun macam garang kan, camp kan, Form 1 tak tahu apa-apa. Lepas tu aku pun turun. Classroom tu kat atas, so aku kena turun pergi dekat bilik asrama tu, dekat bangunan lagi satu. Jadi aku pergi tu waktu maghrib. Semua waktu maghrib, memang semua mandi waktu maghrib waktu tu. Lepas tu sekolah tu pula bukanlah tak seram. Semua sekolah keras aku rasa, tapi tak apalah, maybe sebab waktu maghrib kot. Waktu aku pergi tu, semua orang banyak gila tau. Kiranya semua memang tengah berpusu-pusu nak mandi, ada keluar masuk bilik air apa semua kan. Lepas tu aku cakap dengan geng aku, jangan tinggalkan aku, kita pergi sama-sama. Lepas tu diorang cakap okey lah. So aku pun pergi masuk bilik air. Aku ingat waktu aku masuk bilik air tu memang waktu maghrib, like 7 lebih. Aku masuk, aku nampak memang banyak gila orang keluar masuk. So aku pun masuk bilik air. Lepas tu aku mandi apa semua dah settle, aku keluar. Waktu aku keluar tu, kau
tahu apa? Aku rasa macam shit gila, kau tahu tak? Why? Sebab bila aku keluar tu, dah tak ada orang. Kau tak apa perasaan aku? Macam, sumpah lah diorang tinggalkan aku cakap kan. Mana semua orang pergi? Tapi tak apalah, sebab aku expect diorang semua dah lambat dan semua orang dah settle mandi. So aku je yang lambat. So aku pun berlari lah pergi dekat classroom. Aku pun letak segala aku punya alat-alat mandi. Lepas tu aku pun pergilah tengok mana sepatutnya aku nak pergi. Tapi malangnya tak ada kawan-kawan aku pun dekat keliling tu. So aku tak tahu aku nak pergi mana sebenarnya. Sama ada explorers tu ada ke tak, ataupun diorang dah tukar tempat ke, aku pun tak tahu. Lepas tu aku pun tak tahu aku sepatutnya kena pergi mana. Sebab diorang cakap ada explorers malam ni, tapi diorang tak cakap lagi tempatnya dekat mana. Diorang cuma suruh kita orang bersiap-siap mandi, lepas tu standby. So aku pun macam, habis tu aku nak pergi mana? Sebab kawan-kawan aku semua dah tak ada. Aku macam serius lah diorang tinggalkan aku. Aku macam tak apalah. So aku letak-letak semua barang toilet aku siap-siap. Lepas tu aku pun keluar untuk aku carilah, at least cari seorang lah ataupun someone untuk aku tanya kat mana seterusnya tempat yang aku patut pergi. Even aku rasa macam shit sebab kena tinggal waktu tu, tapi tak apalah kan. Lepas tu aku pun keluar. Waktu kebetulan waktu aku nak keluar tu, adalah seorang ni daripada kumpulan lain. Aku kan kumpulan B. So ada seorang ni daripada kumpulan C. Dia terus selalu dekat depan aku. Dia melintas dekat koridor aku. Aku macam, wah aku kenal budak ni. Tapi bukanlah kumpulan aku kan. Tapi aku kenal lah dia. At least ada orang lah aku boleh tanya kat mana aku nak pergi lepas tu. Lepas tu aku pergi dekat dia. Aku tanya dia, awak macam tu kan, awak tahu tak lepas ni nak pergi mana? Explorers tu dekat mana? Lepas tu dia cakap dengan aku, Explorers tu tak jadi. Cakap macam tu. Aku cakap, oh iya ke? Explorers tu tak jadi. Sini suruh kumpul dekat surau blok D. Macam tu kan. Tak tahulah diorang nak buat apa, tapi diorang suruh kumpul dekat sana semuanya. Macam tu kan. Saya pun dah lambat ni, cakap macam tu. So aku macam, oh iya ke? Okey, terima kasih. So macam okey. So dia pun pergi. Lepas tu aku pusing lah. Aku tengok ada apa-apa lagi tak barang yang aku tertinggal. Lepas tu tak ada. So aku pun terus gerak. Budak tadi tu pun dah lesap dah. Cepat betul dia lari kan. Tak kisahlah. Sebab dia kata dia dah lambat kan. So aku pun dah lambat. So aku pun gerak lah. Aku pun jalan. Tahu tak, sekarang ni aku dekat blok B. Lepas tu aku turun untuk pergi ke blok D. Aku akan lalu blok C dan juga asrama tempat kawan mandi tadi. Lepas aku mau lalu, memang tak ada orang. Sunyi, sepi. Lepas tu lampu pun macam nak aja, tahu tak. Lepas tu tak kisahlah, aku dah lambat dan aku dah kena tinggal member. Nanti aku marah diorang kat sana kan. Yang penting sekarang aku kena sampai dekat surau blok D. So aku mau lalu. Kat sepanjang perjalanan tu, sekolah aku ni pula tangganya asing-asing tau, antara lelaki dan tangga perempuan. Tangga lelaki dia dekat tempat open sikit, tangga perempuan dia dekat tempat tertutup sikit. So nak lalu tu, aku tak terfikir pula nak lalu tangga lelaki, sebab aku memang selalu lalu tangga perempuan tu. So aku pun teruslah pergi dekat tangga perempuan. Tangga perempuan tu dia belah kiri, tangga lelaki tu belah kanan, which is dekat kantin dan tempat lebih open. Tangga belah kiri tu dia dekat dengan jalan raya dan pagar sekolah, which is lagi gelap dan lagi tertutup. So aku pun pergi sana. Waktu aku pergi sana tu, sepanjang laluan tu bertemankan lampu malam bulan sahaja, aku dapat rasa ada something tau sebenarnya. Waktu aku jalan tu, yang hanya bertemankan bulan, cahaya bulan, aku rasa macam, kau tahu tak, dalam satu scene tu di mana engkau diperhatikan oleh seorang pembunuh bersiri yang bila-bila masa je dia akan keluar daripada tempat gelap tu dan tikam kau berkali-kali. Macam tu lah. Aku rasa macam aku diperhatikan dan aku tak suka perasaan tu. Dan sepanjang perjalanan tu, aku baca ayat kursi dan 3 kul. Aku cuma niat aku nak sampai, aku nak jumpa kawan-kawan aku je. Macam tu kan. Aku tak nak kena marah yang senior dan aku tak nak terlambat untuk event tu. Sebab serius sekarang ni aku seorang-seorang je. Lepas aku pun jalan. Pergi dekat tangga tu. Waktu aku dah sampai dekat tangga perempuan tu, kau tahu tak apa aku nampak? Aku nampak tangga tu tak ada lampu. Lepas tu dia ada mangga dekat keliling. Dekat kiri dia kunci tangga perempuan tu dengan rantai dan ada mangga sekali. Aku siap pegang mangga dia tahu. Macam aku siap goyang-goyangkan. Macam bukan imajinasi aku ni, memang benda ni kunci. Lepas tu aku macam, aduh, kenapa lah aku tak terfikir? Ini kan camp, lepas tu malam-malam.
So mestilah diorang tak akan asingkan tangga perempuan dengan tangga lelaki. Sebab itu hari sekolah biasa, ini camp. So mestilah diorang guna tangga lelaki kan. Aku macam aduh lah, kenapa aku pandai sangat malam ni kan. Lepas tu tak apalah, aku pun patah balik. Lagi sekali melalui jalan yang tak ada orang tu dan yang tak ada lampu tu. Aku cuma berbekalkan lampu dekat sebelah jalan raya tu, ada lampu jalan tu. Kan tangga perempuan tu dekat dengan luar sekolah, dekat dengan jalan raya kan. So ada lampu jalan. Aku cuma berbekalkan lampu tu je. Lepas tu aku jalan balik straight untuk pergi ke tangga lelaki dekat hujung ni pula. Lepas tu aku pergi, aku dah sampai ke tangga lelaki tu. Alhamdulillah tangga tu buka dan ada lampu. Maksudnya memang tangga tu digunakan. Okey, time aku nak melangkah tu, tiba-tiba aku macam stop tau. Aku macam, hati aku kuat mengatakan supaya aku jangan naik tangga tu. Macam otak aku pun macam ada satu kata-kata yang berbunyi, kalau kau masuk tangga tu, kalau kau naik tangga tu, kau takkan jumpa kawan-kawan kau. Aku macam, betul ke ni? Aku tak tahu sebenarnya aku nak dengar yang mana satu. Sebab first aku dah lambat, second kawan-kawan aku tinggalkan aku, third nanti sini dan sini marah aku. Lepas tu besok mesti mampus aku kena kawat lagi banyak daripada diorang kan, disebabkan kes malam ni. Tapi insting aku tu cakap, aku tak tahu lah itu insting ke apa sebenarnya, tapi macam ada suara yang cakap jangan naik. Macam situasi dekat, kau bayang kau dekat depan tangga sekarang ni, tangga tu memang dah terbuka dan ada lampu dan memang mengalu-alukan kau kalau kau nak naik kiranya. Tapi insting kau kata jangan melangkah dekat tangga tu. So somehow aku pun dengar cakap insting aku. In the end aku cuma lantak lah macam tu. Aku tak apalah kena marah dengan senior ke apa ke, tapi kalau diorang tak jumpa aku, mesti diorang akan turun balik daripada surau tu kan. Lepas tu diorang akan cari aku. Sebab tu kan camp, so kalau ada orang hilang mestilah dicari kan. So aku tunggu je lah dekat classroom, lantak aku lambat ke apa kan. Lepas tu aku pun patah balik. Sebab ini tangga lelaki, ini tangga perempuan. So kau kena lalu daripada sini, kini aku akan bertemu dekat satu lagi laluan. Dan laluan tu sebelahnya ada bangunan asrama tu, tempat korang mandi tadi. So aku patah balik, aku nak pergi classroom lah, which is classroom kena lalu bangunan asrama ni dan pergi dekat blok B. So aku pun lalu daripada tangga lelaki tu, masuk tengah, sampai balik dekat bangunan asrama tempat orang mandi tu. Lepas tu, kau tahu apa aku nampak? Tadi kan aku keluar bilik air, memang dah tak ada orang. Aku masuk je kat bangunan asrama tu, terus ada banyak orang. Kawan-kawan aku, geng C, geng B, kumpulan lain, semua ada kat situ. Masih ada lagi yang belum mandi, yang masih lagi tunggu giliran, ada yang dah mandi, ada yang memang tengah berpusu-pusu. Pasal aku macam, aku tengok diorang kan macam tak apa lah. Memang aku tak fikir apa waktu tu, at least dah ada orang. So aku pun jalan, aku mula lalu diorang, aku pun pergi naik dekat bangunan blok B, which is classroom tempat kita orang tidur. Aku naik situ, pasal aku tengok banyak kawan-kawan aku tengah lepak dekat situ. Memang geng-geng aku semua tengah lepak kat situ. Pasal aku tanya diorang balik, weh tak berkumpul ke dekat blok D macam tu kan? Kata tadi berkumpul kat blok D. Lepas tu diorang macam salah seorang tu, diorang macam pandang aku kan, macam blok berkumpul apa kan? Tak ada lah, kan kena berkumpul kan, ada explore race macam tu kan. Lepas tu diorang macam bukan aku cakap ada explore race, aku cakap yelah kan diorang kata kena berkumpul dekat blok D. Lepas tu diorang macam berkumpul apa, macam mana ada lah macam tu kan. Diorang kata, senior kata tu malam ni punya event dah cancel macam tu kan. Aku macam kan memanglah explore race dah cancel, tapi kan diorang suruh kumpul kat blok D. Macam tak ada, event malam ni memang cancel macam tu kan. Diorang dah tak nak buat apa-apa dah. Sebab apa, diorang bincang balik. Lepas tu diorang kata macam bahaya malam-malam buat apa-apa aktiviti. So diorang suruh mandi-mandi, diorang suruh standby macam lepak je lah, macam rehat. Sebab hari ni dah penat kawat kan, so sambung besok nak bangun pagi awal. So diorang suruh rehat je malam ni, event dah cancel. Lepas tu aku macam, oh ya ke? Macam aku macam tengah fikir-fikir lagi. Lepas tu diorang macam, kau pergi mana tadi yang tu kan? Apa tak nampak pun bateri diorang kau kan? Tak ada, aku mandi tadi ramai orang. Aku cakap macam tu je. Atau aku pun duduk, aku pun peluk tubuh macam tak apalah. Sebab hari tu aku tak fikir sangat. Sebab aku dah nampak kawan-kawan aku kan. Niat aku cuma nak nampak kawan-kawan aku je. Aku nak jumpa diorang kan. Kiranya aku nak nampak diorang supaya aku tak rasa aku seorang-seorang.
Dan benda tu dah termakbul lah. So aku tak nak fikir bukan-bukan. Lepas tu benda ni bila dah besar, aku fikir balik tau. Aku teringat balik waktu 13 tahun punya camp ni. Aku pun pelik lah macam, sebenarnya apa yang jadi waktu tu? Sebab tu aku masuk bilik air untuk mandi, memang ramai orang. So, hipotesis aku adalah time tu sebenarnya lepas aku keluar daripada bilik air dekat bangunan asrama tu, adalah aku termasuk dekat dunia selari. Which is dunia yang kita tak sepatutnya nampak. Dan dia mengalu-alukan aku untuk pergi ke alam dia, aku rasa. Sebab kalau aku naik tangga tu, aku rasa most probably aku takkan ada lagi dekat sini. Which is why ada suara tu cakap jangan naik. Tak tahu lah itu suara insting ke, suara hati ke, sama lah tu. Tak tahu lah itu suara apa, tapi dia menyelamatkan aku waktu tu. Sebab aku innocent kot time tu. Aku cuma niat aku nak jumpa kawan-kawan aku dan aku nak camp macam biasa. Aku tak fikir pun benda pelik-pelik ke apa. Lepas tu sebab aku alhamdulillah sampai sekarang tak ada apa-apa kan. Sekolah tu pun memang bangunan D tu pun blok baru, which is tu baru buat kan. Sebelum tu memang tak ada apa-apa kat situ dan agak keras lah sebenarnya. Tak ada apa-apa tu maksud aku, dia tak dibangunkan lagi bangunan dekat situ. Dan memang blok D tu blok baru. So aku tak tahulah anything atau apa saja yang memang nak suruh aku naik atas tu, it's not working. Gladly, alhamdulillah. Jadi korang kalau pergi camp mana-mana tu, tak kisahlah dekat mana-mana pun kan, kadang-kadang tu sebenarnya insting korang tu menyelamatkan korang. So dengarlah insting korang tu. In case something happen, at least kau boleh bersyukur. Dan of course minta pertolongan Tuhan. That's very important. Take a peek, wujudnya pemanggil cerita.